Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Okey, cikgu harap semuanya sihat dan ceria. Okey, jaga kebersihan, jaga kesihatan. Okey, supaya kita sihat dan boleh belajar. Okey, baiklah. Hari ini apa yang kita nak belajar? Okey, kita akan belajar tentang karangan pendek. Okey, macam mana kita nak tulis? Okey, macam mana kita nak buat karangan pendek ini? Okey, sebelum kita belajar, sebelum kita mulakan kelas, okey, kita lihat dulu objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Okey, untuk LO ataupun objektif pembelajaran, okey, menulis untuk melengkapkan perenggan dalam pelbagai bahan dengan tepat dan betul, dengan betul dan tepat. Okey, terbalik. Okey, tapi sama maksudlah. Okey, kemudian SC, okey, kriteria kejayaan. Menyalin semula karangan pendek dengan ejaan yang betul. Okey, dan yang kedua, memberikan maksud perkataan ataupun frasa yang diberikan. Okey, macam mana kita nak buat ataupun nak jawab soalan karangan pendek ini? Okey, karangan pendek ni wajib jawab. Okey, ni ada dalam kertas 2, bahagian A. Okey, ni wajib jawab lah ya. Okey, karangan pendek, nama pun karangan pendek jadi dia tak perlu tulis panjang-panjang. Okey, yang pertama, kamu kena baca. Dan fahami arahan dengan teliti. Baca arahan, faham dulu arahan. Kemudian fahami tajuk dan maklumat yang disediakan. Jadi maknanya kena faham, kena tengok maklumat tu betul-betul. Okey? Yang ketiga, tulis satu perenggan ataupun 3 perenggan. Yang merangkumi pendahuluan, isi dan penutup. Okey. Dia macam ulasan tapi bukan ulasan Okey, nanti cikgu akan bagi tahu kemudian gunakan semua maklumat yang diberikan. Maknanya semua maklumat yang diberikan tu kena tulislah. Kalau dia bagi contohlah, dia bagi macam beberapa perkataan macam ni. Ada dash dash dash, ada perkataan. Kamu kena gunakan semua perkataan yang diberi. Kenapa? Sebab kita nak mengelakkan kamu terpesong daripada arahan soalan, kehendak soalan. Sebabnya bila tak guna, kamu suka-suka nak buat, takut terpesong daripada kehendak soalan lah. Kemudian huraikan maklumat dengan baik. Boleh kemukakan contoh yang relevan. Kemudian perenggan penutup tu kita buat kesimpulan, ada cadangan, ada pandangan, ada harapan. Atau pokok persoalan terkandung dalam tajuk, dan maklumat yang disediakan. Penutup ni perlu mantap perlu mantap. Tak boleh ulang fakta yang kita dah buat dalam isi, tak perlu ulang pun, tak perlu ulang. Maknanya kita nak rumuskan dia, nak simpulkan dia. Lepas tu jangan masukkan fakta baharu dalam penutup. Salah nanti tu bukan penutup namanya. Kemudian bila dah siap, semak balik kamu punya karangan, ejaan, tanda baca. Lepas tu tulis bilangan perkataan. Untuk karangan pendek ni dia dalam lingkungan 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Kita lihat kat sini contoh soalan. Berdasarkan maklumat yang disediakan, sepatutnya ada arahan kat situ cikgu tertinggal berdasarkan maklumat yang disediakan, inilah kepentingan ilmu tu tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Kamu tengok gambar kat situ, rajah kat situ. Kepentingan ilmu pengetahuan, memperoleh kerjaya yang baik, meningkatkan taraf hidup, tidak mudah dimanipulasi, menyelesaikan masalah. Kalau ulasan kita akan tulis, awak akan tulis macam ni. Gambar rajah di atas menunjukkan tentang, itu ulasan. Tapi untuk karangan pendek, kamu tak boleh mulakan dengan gambar rajah di atas menunjukkan tentang. Salah. Kita tak boleh tulis macam tu. Kita kena tulis tentang apa. Kat sini tema dia ialah apa? Ilmu pengetahuan. Jadi kita tulislah ayat tentang ilmu pengetahuan. Faham?
Okay, ataupun kita teruslah tulis kepentingan ilmu pengetahuan. Apa pentingnya? Okay. Kita tengok contoh. Okay, contoh cadangan jawapan. Okay, tengok kat situ karangan pendek kan. Okay, pertama tu adalah pendahuluan. Okay, yang tengah-tengah tu adalah isi. Dan yang ketiga tu adalah penutup. Okay, jadi tak perlu panjang. Okay, kat sini. Okay, kamu tengok pendahuluan. Okay, tadi cikgu kata tak boleh tulis gambar ajar di atas menunjukkan tentang kepentingan ilmu pengetahuan. Okay, antaranya ialah salah. Okay, itu ulasan. Okay, yang ini adalah karangan pendek. Bila karangan pendek, kamu tak boleh tulis macam ulasan. Okay, kamu tengok kat situ. Okay, ungkapan tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Okay, menggambarkan kepentingan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Okay, ataupun awak buatlah ayat apa-apa tentang menunjukkan ilmu pengetahuan. Okay, ataupun awak boleh tulis tuntutlah ilmu walau ke negeri China. Okay, menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan ini. Pun boleh. Okay, jadi maknanya kita kena tulis dulu tentang bagi ungkapan ke, bagi peribahasa ke, ataupun tulislah ayat tentang ilmu pengetahuan. Awak boleh tulis kenapa ilmu pengetahuan ini penting dalam kehidupan manusia. Boleh buat ayat tanya pun boleh. Kemudian yang seterusnya, masukkan isi dalam perenggan kedua. Dia dah bagi tadi kan? Cikgu dah bagi tadi dalam gambar rajah tadi. Teruslah masukkan isi. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita dapat memperoleh kerjaya yang baik. Sebab tadi cikgu dah bagi kan, memperoleh kerjaya yang baik. Misalnya, kita boleh menjadi doktor, peguam dan akaunten yang menjanjikan pendapatan yang lumayan. Dekat sini, bila kata karangan pendek, setiap isi yang diberi, mesti ada satu lagi isi huraian lah. Maksudnya, bukan satu lagi isi, mesti ada ayat huraian. Ataupun awak nak bagi contoh pun boleh. Jadi maknanya untuk satu isi 2 ayat. Faham kalau berbeza dengan karangan panjang. Karangan panjang satu isi 4 ayat. Ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat rumusan. Ayat rumus ataupun ayat simpul. Nanti kita akan belajar. Selain itu, kita dapat meningkatkan taraf hidup. Ni dalam gambar rajah tadi. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup. Lepas tu kita huraikan. Oleh itu, kita mampu membeli rumah yang selesa dan kereta yang sesuai dengan kemampuan kita. Seterusnya, kita dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Ni ada tadi dalam gambar tadi kan. Lepas tu huraikan. Kemahiran menyelesaikan masalah dengan berkesan hanya dapat dikuasai oleh orang yang berilmu. Kemudian, akhir sekali. Ni isi yang keempat tadi. Kita tidak mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini dikatakan demikian kerana orang yang kurang berilmu tidak berfikir panjang dan mudah diperdayakan. Kesimpulannya, ini penutup. Kita perlulah rajin menuntut ilmu pengetahuan kerana ilmu pengetahuan bagaikan cahaya yang menerangi hidup kita. Bila kita ada ilmu, kita akan rasa macam mana dia dapat memandu hidup kita. Kita boleh pandai kira, orang tak boleh tipu kita. Boleh faham? Penting kata kalau tak pandai belajar tak apa, tapi awak pergi belajar kemahiran. Ilmu juga, betul tak? Katalah macam suka menjahit atau suka buat kek, pergilah belajar. Ataupun suka menyanyi, pergi belajar juga. Belajar vokal. Sebab itu pun ilmu. Jadi kita boleh gunakan ilmu kita. Bukan ilmu hitam, tapi ilmu yang berguna untuk kehidupan kita. Untuk latihan, salin semula contoh karangan pendek yang cikgu bagi tadi itulah. Dalam buku karangan dengan lengkap. Jangan risau, nanti saya akan bagi nota ini supaya kamu boleh salin contoh karangan tadi. Berikan maksud perkataan, peribahasa dan frasa di bawah. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ini adalah peribahasa. Cari peribahasa ni, apa maksud dia?
Okey, kemudian taraf hidup, okey, dimanipulasi, pendapatan yang lumayan, kemudian menuntut ilmu. Okey, cari masuk perkataan ini Okey, kamu boleh guna kamus. Okey, kamus yang buku ataupun elektronik ataupun tanyalah Pak Cik Google. Okey, semua orang tahu kan Pak Cik Google? Okey, baiklah itu sahaja. Okey, jadi kalau tak faham boleh tanya cikgu, boleh PM, okey. Apa-apa yang tak faham boleh tanyalah. Okey, sekian. Okey, terima kasih kerana hadir ke kelas hari ini. Anda hebat. Okey, pastikan kamu setiap hari cakap saya hebat supaya kamu ada motivasi untuk menjadi orang yang hebat. Okey, tak semestinya kita duduk di kelas belakang kita tak boleh jadi hebat. Okey, kita boleh jadi hebat. Okey, tak semestinya mungkin dalam bidang akademik tak boleh, tapi awak boleh jadi apa? Mungkin jadi boleh mekanik yang berjaya. Okey, awak boleh jadi peleka fashion yang berjaya. Okey, boleh jadi tukang masak yang berjaya, yang terkenal, chef. Okey, jadi mesti tiap-tiap hari cakap diri kita hebat. Tapi bukanlah suruh sentiasa memandang ke langit, okey? Tapi kita maksud cikgu tu supaya kita motivasikan diri kita. Okey, supaya kita belajar, okey? Bukan maksud cikgu tadi tu memandang ke langit tu macam mendongak lah. Maksudnya macam sombong macam tu tak. Kita kena sentiasa merendah diri. Okey, merendah diri tapi kita mesti cakap diri kita hebat. Okey, jangan cuba nak bandingkan dengan orang lain lah. Okey, sebab kita akan rasa macam bila kita bandingkan dengan orang lain, okey, yang budak pandai, budak kelas belian, awak akan rasa down. Jadi tak payah banding-bandingkan dengan orang lain. Awak apa bakat awak yang ada? Okey, apa kemahiran yang awak ada? Okey, belajar. Okey, teruskan. Okey, belajar. Okey, belajar ni tak pernah habis sampai kita mati. Okey? Kemudian, orang yang berjaya tidak akan mensia-siakan masa. Okey, kalau kamu nak berjaya, kamu tak akan sia-siakan masa. Okey, contohlah kalau sekolah dah buka, okey, cikgu lambat masuk ataupun cikgu tak datang. Sepatutnya kamu buat apa? Baca buku, buat latihan, buat nota, bukan sembang-sembang. Okey, itu contoh orang yang tidak berjaya lah. Okey, orang yang nak berjaya, dia akan gunakan masa dia dengan baik. Okey, baiklah itu sahaja. Okey, jangan marah. Okey, ceria-ceriakan hidup. Okey, jumpa lagi di kelas akan datang. Bye.